Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jemaah Masjid Al-Muttaqin dan juga teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan panjangkan usia kita, kurniakan kita kesihatan yang baik, terutama sekali kita berada dalam fasa yang kedua COVID-19. Kita dibenarkan untuk keluar dan kita dapat menikmati kebebasan yang lebih daripada terkungkung dalam rumah sekian lama. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesyukuran ke atas nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke atas kita dan keluarga kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu, kefahaman agama pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin dekatkan lagi kita kepada masjid, walaupun dalam segi fizikal kita jauh daripada masjid, tapi daripada hati kita melekat kepada masjid. Ini yang dikatakan sebagai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki ataupun wanita yang mana hatinya terpaut kepada masjid, walaupun jauh daripada masjid sentiasa ingin datang ke masjid untuk beramal, dan kalau boleh bawa amalan-amalan masjid ke rumah masing-masing. Jadi insya-Allah pada malam ini kita teruskan perbincangan kita, iaitu masih lagi kita membincangkan, dan kitab yang kita bincangkan adalah kitab ini, Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib, dan saya faham bahawa kitab ini memang susah nak dapat, dan mungkin kalau dapat saya tunjukkan gambar ataupun muka surat kepada ni, mungkin dalam masa-masa ataupun kalau dapat masukkan gambar ni sebagai rujukan pun bagus juga supaya kita dapat rujuk. Tetapi pada malam ini insya-Allah kita masih lagi membincangkan tentang adab taharah, ataupun masih lagi berada dalam kitab taharah, iaitu kitab kesucian. Dan dalam bab ini ataupun bab yang baru, Al-Imam Al-Munziri dia mengeluarkan topik yang dikatakan sebagai at-tarhibu minal kalami 'alal khala', iaitu ancaman daripada berkata-kata ketika kita bersendirian, bersendirian 'alal khala', ataupun ketika kita buang hajat. Buang hajat ni sama ada kita buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi di sini kita dilarangkan untuk kita bercakap-cakap. Bercakap-cakap maksud apa? Mengeluarkan kata-kata untuk menarik perhatian orang lain. Kerana apabila kita buang hajat ni, sepatutnya kita ni diam. Jangan bagi tahu orang bahawa kita ni sedang buang air. Sama ada kencing ataupun berak. Dan biasanya zaman Nabi SAW, bagi mereka yang ingin buang air, maka mereka akan pergi jauh. Khala', iaitu jauh daripada masyarakat. Sembunyi di belakang pokok. Supaya orang tak nampak. Kerana apa? Untuk selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita daripada aurat. Aurat kita terbuka. Kerana apabila kita buang air, maka aurat kita akan terdedah. Bayangkan kalau orang dulu-dulu, zaman Nabi SAW, mereka ni pakai jubah. Mereka ni pakai jubah, jadi mereka kena angkat jubah mereka pelan-pelan. Dan kemudian bagi orang Arab juga, biasanya mereka pakai kain dalam jubah tadi. Pakai kain. Itu adalah adat orang Arab. Memang kalau kita nak lihat pakaian orang Arab zaman dulu, kalau kita nak bandingkan, kita lihat bagaimana pakaian orang-orang Yaman. Pakaian orang-orang Yaman. Kerana orang-orang Arab kebanyakan ni datang daripada Yaman. Dan orang-orang Arab mereka pakai kain. Apa buktinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu pakai kain. Kerana apa? Maka apabila Nabi SAW ceritakan tentang isbal, iaitu memakai pakaian lebih daripada buku lali.
Maka Abu Bakar radhiyallahu an dia pakai kain, iaitu izar. Maka dia kata, adakah aku di antara mereka? Nabi kata, engkau tidak termasuk. Engkau tidak termasuk di kalangan mereka yang isbal. Jadi pakai kain pun ada dia punya hukum isbal. Jadi orang Arab mereka pakai jubah dan pakai kain. Jadi bayangkan kalau mereka nak buang air, nak kena angkat dia punya kain, nak kena angkat dia punya jubah lagi. Kalau dia pakai pakaian dalam lagi, seluar lagi, jadi lagi susah lagi. Jadi nak tutup. Kerana apa? Aurat ni, bila aurat ni kalaulah didedahkan, ada dia punya perkara-perkara yang tidak baik. Dan Islam mengajar kita. Islam mengajar kita sebenarnya dalam bab ini bukan saja tentang kalam, bukan saja tentang berbicara. Tapi sebenarnya perkara yang saya lihat dalam hadis ini yang hendak ditekankan oleh Nabi SAW adalah aurat. Apabila kita buang hajat, apabila kita mandi, apabila kita buang air, kita punya aurat terdedah. Apabila orang lihat, kadang-kadang ada dia punya kesan. Sebab itu lelaki tidak boleh melihat kepada aurat orang lelaki. Perempuan tidak boleh lihat aurat kepada aurat perempuan lain yang lain. Dan Islam mengajar kita bila umur 10 tahun, Nabi kata, perintahkan anak kamu supaya sembahyang umur 7 tahun. Pukul bila mereka umur 10 tahun. Dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jadi anak-anak kita tak boleh pisahkan. Kita tak boleh biarkan mereka tidur. Dah umur 10 tahun kena pisahkan. Apa sebabnya? Kerana dah 10 tahun dia ada perasaan, dia dah belajar perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Dan apabila tidur, kadang-kala nampak aurat masing-masing. Nampak aurat masing-masing, timbul perasaan. Sebab itu kita lihat banyak kisah-kisah. Banyak perkara-perkara yang berlaku sumbang mahram. Sumbang mahram ni dia ada sebab-sebab dia. Kalau kita jaga adab-adab yang mana Islam kata jangan buat perkara ni, kita yakin ada dia punya kebaikan ataupun untuk nak mengelakkan daripada keburukan. Kalau kita tak menjaga adab-adab ini, maka perkara-perkara yang tidak baik akan datang. Jadi dalam hadis ini, iaitu ada 3 hadis dalam bab ini. Dan semua hadis ini menekankan satu perkara kalau kita dengar. Iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, la yatanaja ithnani ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibihi fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Nabi SAW telah berkata, ini 2 sebab dia. Nabi kata, janganlah 2 orang saling berbisik-bisik saat apabila mereka membuang hajat. Ataupun saat ketika mereka buang air. Masing-masing dari keduanya melihat kepada aurat temannya. Kerana Allah memurkai perkara tersebut. Yamqutu ala dhalik. Kebencian yang amat sangat. Kemarahan yang amat sangat. Yamqutu ataupun iaitu maqata. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Itu kebencian, kemarahan yang amat sangat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Saf. Surah Saf. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan perkara-perkara yang kamu tak buat? Jangan pula kita pandai cakap tapi tak pandai buat. Sepatutnya kita walk the talk. Kita mengajar orang, kita kena amalkan dulu. Jadi di sini templak kepada mereka-mereka yang beri nasihat. Kadang-kadang dalam Facebook kita tulis kasih nasihat. Nasihat dia macam-macam. Tapi keluarga tengok, alah si fulan pandai cakap aja, tak pandai buat. Kerana apa Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sangat kebencian daripada Allah SWT kerana kamu katakan benda yang kamu tak lakukan. Ini dikatakan sebagai maqtan, kebencian. Jadi di sini Nabi SAW sebut, janganlah 2 orang saling berbisik-bisik. Yalah memanglah kalau kita buang air kadang-kadang dua-dua pergi. Dua-dua pergi. Kerana apa? Ada badi-badi. Buang air ni kadang-kadang, terutama sekali kalau waktu malam lah. Waktu malam, kadang-kadang
Kita sambil-sambil lah. Pasal apa? Waktu malam kadang-kadang nak buang air jauh. Kalau dekat kampung dulu, dia punya bilik air kat luar. Jadi kalau kita nak buang air, ada waktu malam, takut pula. Jadi panggil satu orang. Kemudian panggil satu orang, dia pun kata, might as well lah, aku temankan kau, aku pun buang air sekali. Jadi dia sebelah-sebelah, sambil-sambil buang air tu dia berbual pula di antaranya. Berbual. Jadi, macam besok kau nak buat apa? Lepas itu, nanti aku nak buat inilah, sekian. Sambil berbual-bual. Pasal apa? Bila buang air ni bukan waktu untuk nak berbual. Ini bukan tempat untuk nak berbual-bual. Ni tempat untuk buang hajat. Sekejap aja masa dia. Waktu ni kita buat untuk waktu yang sangat singkat. Kemudian kita bersihkan diri kita. Kemudian keluar balik. Dan jangan lupa. Walaupun kalau kita buang air tempat yang jauh, bukan tempat yang tertutup, maka kita mesti jaga adab-adab buang air tetap. Iaitu masih lagi kita nak buang hajat aja kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita buang air. Kemudian dah habis, kita dah istinja. Istinja maksudnya apa? Kita pakai air. Tapi kalau orang Arab, mereka istijmar. Istijmar maksudnya apa? Menggunakan jamrah, menggunakan batu. Jadi boleh gunakan 3 batu. Jadi kalau kita buang air kecil, kita pakai 3 biji batu. Cubalah sekali-sekali. Siapa-siapa yang katakan sunnah tu, nak amalkan sunnah, ambil batu bila buang air. Ambil 3 biji batu. Kemudian bila buang air je, tekap dengan 3 biji batu. Lepas itu kalau buang air besar, pakai batu lah. Pakai batu. Tengok bersih ke tidak. Maksudnya apa? Mustahil untuk seseorang bersihkan diri dia dengan batu. Tetapi Islam kata apa? Gunakan sebaik-baiknya. Bersihkan diri kita sebaik mungkin yang dapat. Jadi sebab itu kalau kita guna tisu lagi bersih lah. Lagi bersih. Tetapi jangan pakai wet tissue. Pakai dry tissue. Pakai tisu yang kering. Kerana Nabi SAW dan ulama-ulama mengatakan apabila kita nak istinja ataupun istijmar, kita gunakan benda-benda yang kering. Gunakan tisu yang kering, batu yang kering, kayu yang kering. Kita boleh gunakan kain. Kita boleh gunakan daun-daun yang kering. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita gunakan. Tetapi di sini Nabi kata apa? Janganlah dua orang apabila buang air, dia yang zuru, dia berbual-bual. Berbual-bual maksudnya berbisik-bisik lah. Jadi maksudnya apa? Kalaulah kita ni buang air, kadang-kadang dua-dua kawan pergi. Yang satu ni dekat cubicle satu, sebelah-sebelah. Lepas itu dia pun tanya, Mat, nanti macam mana engkau? Kau balik macam mana? Nanti aku ada tu lah. Orang boleh dengar. Kena kutuk. Kena kutuk oleh Allah SWT. Allah benci benda tu. Allah murka kepada perkara-perkara ni. Jadi jangan buang air ni kita tak boleh cakap pun. Kalau nak berzikir tu lagi teruk lagi. Jadi di sini Nabi kata janganlah kamu berbisik dua orang apabila dia ghaid. Ghaid. Di sini Nabi kata ghaid bukan baul. Jadi maksudnya apa? Bila buang air besar. Buang air besar lama sikit lah sebab tu nak berbual ni tengah boring. Lagi-lagi kalau kawan tu sembelit. Allahu Akbar. Sembelit duduk lama betul. Setengah jam tak habis-habis lagi ni. Jadi kalau sembelit tu lagi berbual. Mat, kenapa lambat nak Mat? Tak habis-habis ni. Aku dah habis dah. Lagi buruk lagi kadang-kadang kita ni maaf cakap. Ada yang isap rokok. Isap rokok tu. Itu Allahu'alam lah. Itu bukan untuk kita nak tarik nafas. Dalam tandas ni bukan untuk kita nak tarik nafas dengan rokok. Tak adalah orang duduk dalam tandas tu kemudian dia pun tak ada orang buat macam tu. Tempat tandas ni tempat kotor. Kalau kita relax aja, nafas pun nak kurangkan. Kalau boleh cepat-cepat keluar. Bukan tempat untuk kita nak duduk lama-lama. Jadi di sini Nabi SAW kata janganlah dua orang tu dia berbual-bual, berbisik-bisik apabila dia buang air besar, apabila dia berak. Kemudian yang zuru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibihi. Kemudian dah lah itu, dia tengok aurat kawan dia pula. Sebelah-sebelah. Dah lah berbual.
Lepas tu dia tengok kawan tu punya aurat. Tengok dia punya kemaluan. Sebab itu kita lihat, bila nampak kemaluan ni, lelaki pun ada dia punya perasaan dia. Lelaki pun ada perasaan dia, wanita pun ada perasaan dia. Dan kita lihat kalaulah perkara-perkara ni kita tak jaga, macam-macam balak berlaku. Saya ingat dulu masa saya National Service dulu. National Service dulu. Saya National Service tahun 1986. 1986. Bila saya kena masuk dekat Pulau Tepung. Pulau Tepung selama 3 bulan. Lepas itu, saya pula bila pagi-pagi tu kita nak kena mandi. Dan mandi ni semua memang bersih. Tak ada satu helai benang pun boleh pakai. Siapa yang tutup tu nanti kena cela lah. Jadi kalau mandi tu semua ramai-ramai mandi. Semua boleh nampak dia punya aurat. Kaum lelaki. Jadi kalaulah waktu tu dia tengok aurat ini, ada tengok aurat itu, dan mungkin kadang-kadang tergesel satu sama lain, ternampak ada perasaan. Sebab itu kita tengok ada yang lelaki yang suka dengan lelaki. Ini semua balak. Balak yang berlaku. Kerana apa? Lihat aurat masing-masing. Tapi hari dah kurang ni. Hari ni dah kurang. Nak buang, nak mandi semua ada dia punya kubikel masing-masing. Sama juga dengan kaum wanita. Dan kalau hari ini kita lihat pergi swimming pool pun kadang-kadang kalau kita lihat orang yang bila dia nak mandi, nak bersihkan dia, jalan je tanpa rasa malu. Jadi kita nak ada rasa malu. Maka perkara ini Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah SWT benci kepada perkara tersebut. Dan kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, iaitu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah. Lafaz hadis ni adalah lafaz Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Kitab sahih ni ada banyak kitab sahih yang dirangkumkan dalam kitab-kitab hadis. Yang paling hebat sekali adalah Sahih Bukhari. Datang pula Sahih Muslim. Kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian datang Sahih Ibnu Hibban dan Al-Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim juga ulama hadis mengumpulkan dia di antara kitab-kitab sahih. Jadi di sini dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, lafaznya seperti lafaz Abu Daud, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil gha'id kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Tidaklah dua orang lelaki keluar dan kemudian mendatangkan tempat buang besar mereka, buang air besar mereka dalam keadaan terbuka aurat mereka berdua dan saling berbincang kerana Allah memurkai perkara tersebut. Jadi di sini penekanannya adalah tentang aurat terdedah, bercakap dan kemudian melihat aurat masing-masing. Sama juga dalam hadis yang ketiga, Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujusnani ilal gha'id fayajlisani yatahaddatsani kashifaini an auratihima fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Tidaklah keluar dua orang untuk buang air besar dan kemudian mereka duduk berbincang sambil aurat mereka terdedah. Sesungguhnya Allah SWT memurkai perkara tersebut. Jadi ini adalah di antara adab-adab yang sepatutnya kita amalkan. Jangan kita berbual. Dan kemudian juga saya ingin membincangkan tentang perkara yang kadang-kadang saya ditanya, iaitu, Ustaz, bagaimana pula kalaulah kita ni masuk dalam tandas ni, patut tak kita tutup kita punya kepala? Jadi ini pun berlaku juga ni. Pasal saya pun masa kecil-kecil, bukan kecil lah, muda-muda dulu. Masa muda-muda pun saya disuruh. Kerana kalau nak masuk tandas ni nak kena tutup kepala saya. Jadi kena tutup pakai songkok ataupun kena tutup pakai tuala. Kerana apa? Kerana kalaulah kita masuk tak pakai tuala, tak tutup kepala, nanti najis tu dilumurkan dekat kita punya kepala. Jadi bila satu masa tu, bila saya pergi universiti, saya pun belajar, saya pun tutup kepala. Memang dah biasa adat amalan-amalan, dah terbiasa. Jadi saya tengok pun pula teman saya ni masuk tandas tak tutup pula kepala. Dan dia ni seorang pelajar hadis yang memang hebat. Masa tu dia tahun 4. Jadi saya tanya dia, kenapa kau tak tutup kepala kau? Jadi dia kata, mana ada hadis tutup kepala? Tak ada pun.
Jadi di sini jangan pula, dan saya pun terfikir pula, lepas itu terfikir. Bila dia kata mana ada hadis, saya pun kaji-kaji. Mana dia hadis dia? Kalau ada hadis, mesti kita boleh dapat daripada kitab-kitab hadis. Jadi jangan pula kita kadang-kadang orang kata perkara ni kita kena buat. Tetapi ini amalan-amalan yang tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Dan kita mesti hati-hati. Kerana kalaulah dikatakan bahawa syaitan akan lumu, macam mana syaitan nak lumu padahal kita dah baca doa? Bila kita nak masuk tandas ataupun nak buang hajat, kita dah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan engkau daripada jin jantan dan jin betina. Jadi kerana apa? Bila kita masuk tandas, tandas ni tempat yang kotor. Dan jin suka duduk tempat yang kotor. Dan jin maksudnya apa? Yalah, kalau kita tengok pun ni pun cerita Piramli jugalah. Cerita Piramli. Pendekar Bujang Lapuk lah. Kalau siapa-siapa yang ingat Pendekar Bujang Lapuk ni, ini pendekar-pendekar ni dapat ilmu. Dan mereka ni bukan dapat ilmu kuat, tapi ilmu batin. Ilmu batin kerana apa? Nak dapat daripada bantuan jin. Sebab itu satu pergi kubur, satu pergi rumah yang kena, yang dah rumah yang dah ditinggalkan, yang satu pergi tempat buang sampah. Ingat tak? Yang pergi kubur siapa? Yang pergi kubur siapa Sudin ke Piramli tu? Tak ingat lagi pula. Lepas itu yang rumah lama, saya ingat Sudin lah. Tapi yang buang sampah, tempat buang sampah ni saya ingat Azizata. Betul? Jadi semua ni Allahu Akbar. Piramli punya cerita ni pun dia mengajar kita. Jampi-jampi ni semua, jampi serapah ni semua ni memang orang dulu buat amalkan. Dia baca jampi. Jadi bila duduk dekat tempat-tempat ni, dia baca apa? Mambang biru, mambang kuning, mambang hitam, mambang putih. Dia sebenarnya bukan paling mambang putih, mambang biru. Kalau kita tengok kitab-kitab ulama lama, jampi-jampi serapah orang Melayu, dia kata, hantu raya, hantu sekian, hantu ni, hantu jembalang, hantu tu, itu dia punya jampi serapah dia. Piramli tukar sikit. Dia tu kreatif. Tetapi 3 tempat ni memang tempat jin bertendang. Jin duduk. Kubur. Kerana apa? Kubur tu tempat yang sunyi. Rumah yang telah lama tinggal. Kalau siapa-siapa yang tinggal dekat Bukit Batok tahulah cerita. Dulu estate Bukit Batok ni ada ceritanya. Orang jalan-jalan pasal apa? Ini bagi mereka-mereka yang baru masuk Bukit Batok dululah. Ada makcik tiba-tiba keluar. Lepas tu makcik pun hilang. Pasal apa? Rumah-rumah dah buat tapi tak ada orang yang masuk. Benda-benda yang lain yang masuk. Dan kemudian tempat kotor. Tempat kotor. Jadi kalau tandas ni tempat kotor. Jadi bila tempat kotor ni kita nak kena baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Semua habis. Kita dah baca ni, aurat kita pula terdedah, tak ada masalah, dah tertutup. Jadi kalau siapa-siapa, kalau orang dulu-dulu dia nak kena pakai kain basah nak mandi. Nak kena pakai kain. Jadi kalau kita dah masuk tandas, aurat terbuka tak ada masalah. Pasal apa? Dinding tu dah menjadi aurat kita. Tetapi kalaulah buang air tempat terdedah, tempat luar, maka kita kena tutup. Kalau boleh belakang pokok, belakang dinding, ataupun ada kain yang menutup, dan kemudian jauh. Dua-dua ni jauh daripada pandangan masing-masing. Jadi di sini iaitu apa? Iaitu kalaulah kita masuk tandas, tak perlulah kita tutup kita punya kepala. Dan lagi satu perkara yang saya nak timbulkan dekat sini, iaitu apabila kita buang air, kita boleh berdiri. Ada kalanya saya tengok tulis dekat dalam Facebook, dia kata tak boleh berdiri. Nabi SAW tak pernah buang air, tak boleh kencing berdiri. Kalau nak berak berdiri tu memang nyanyalah. Memang tak boleh berdirilah yang tu. Tapi kalau buang air ni Nabi SAW pernah buang air kencing berdiri. Nabi bala qa'iman fi mazbalatil qaum.
Nabi SAW kencing berdiri tempat orang buang air, buang besar, buang tempat buang sampah. Jadi kalau tempat buang sampah tak boleh duduk, kotor, maka diri. Jadi di sini kalaulah kita ni, kaum, terutama sekali kaum lelaki, kaum lelaki kalau kita buang air dekat shopping center ke apa, kemudian dia punya tu ada tempat duduk. Jadi kalau kita nak berdiri, terpulang lah. Kita boleh kencing berdiri, tak ada masalah. Yang penting jangan pula bila kita buang air, kalaulah tak ada air, kita boleh gunakan tisu. Dan selepas kita gunakan tisu, kita sudah dianggap sebagai bersih dalam pandangan Islam. Kita gunakan istijmar. Sudah bersih. Kalau selepas itu kita pun terus lakukan kita punya solat kita sah. Jangan kita ada sifat was-was. Sifat was-was. Dan kita bila buang air, kita cuba elakkan daripada percikan-percikan sebanyak mana yang mungkin. Walaupun kalau ada sedikit percikan itu jangan kita kira. Jangan kita layan percikan itu. Sehingga kan mendatangkan was-was. Dan lagi satu perkara iaitu apabila kita buang air, selepas kita buang air, tak perlu kita nak berdehem. Berdehem pun bukan sunnah. Tak ada hadis yang mana Nabi SAW ajar kita untuk berdehem. Kadang-kadang ada orang tu berdehem satu flat boleh dengar dia punya dehem. Selepas buang air je. Bukan main kuat lagi. Kuat betul. 3 kali pula tu. Kalau dekat masjid tu, satu masjid boleh dengar. Haji ni buang air. Orang pun tahu siapa yang buang air tu. Pasal apa? Dia punya dehem bukan main kuat. Jadi bila kita buang air tu, kita private, diam-diam. Kalau nak bersihkan, kita boleh bersihkan. Gunakan tangan. Untuk kita tepuk ke ataupun kita gerak-gerakkan kita punya alat ataupun tempat keluarnya kencing tadi. Lepas itu kita pun bersihkan diri kita. Tak perlu kita nak berdehem. Dehem ini pengalaman masyarakat, bukan sunnah Nabi. Kalau siapa yang berdehem tu teruskan, tak ada masalah. Kerana apa? Mungkin ini di antara pengalaman bagi mereka-mereka yang mengajar kita. Iaitu bila kita dehem, semuanya dapat bersih, keluar daripada saluran kencing, daripada saluran kencing. Itu terpulang kepada amalan masing-masing. Tetapi kita kalau tak buat pun tak ada masalah, kerana itu tidak termasuk dalam adab-adab buang air daripada sunnah Nabi SAW. Okey. Dan kemudian lagi satu perkara yang saya nak timbulkan dekat sini adalah ada yang mengatakan bahawa kita tak boleh masuk tandas bila azan dilaungkan. Ada yang mengatakan bila azan dilaungkan, maka syaitan-syaitan semua masuk dalam tandas. Siapa cakap? Mana awak tahu? Nabi SAW sebut bila azan saja, syaitan lari bertempiaran. Lari bertempiaran jauh daripada kita, jauh daripada masjid, sampai dia terkentut-kentut. Sampai dia terkentut-kentut. Maksudnya apa? Kalau kita cakap dia terkencing-kencing. Terkencing-kencing tu maksudnya apa? Takut sangat sampai terkencing. Yang ini terkentut macam mana? Nak terkencing. Teruk sangat. Jadi maksudnya apa? Dia lari, bukan masuk dalam tandas masjid. Tetapi kalau sesiapa yang dengar azan nak masuk tandas, masuklah. Dan kalaulah kita nak perlu masuk tandas, baguslah waktu azan tu kita cepat-cepat masuk. Dan Nabi larang kita untuk kita tahan kita punya kencing. Ataupun tahan daripada nak buang air. Nabi SAW kata, La salata bihadrati ta'am. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. Nabi kata, tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan. Ataupun dia menolak daripada dua keburukan. Dua jenis buang air. Jadi maksudnya apa? Nabi kata, jangan lakukan solat apabila makanan sudah dihidangkan. Makanan dah keluar dah, depan mata, jangan solat. Makan dulu. Pasal apa? Dia akan mengganggu kita punya fokus dalam solat. Dan juga bila kita nak buang air, buang dulu.
Nabi kata buang dulu. Nak buang air kecil, buang. Nak kencing, kencing dulu. Nak berak, berak dulu. Pasal apa nanti? Kalau dah kita dah takbir dah, Allah. Tiba-tiba imam pun kita dengar. Dia pun mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, kita ni yang nak buang air ni, kita pun sedih betul. Kita kata imam ni baca alif lam mim, matilah aku. Terburailah aku kat sini ni. Jadi kita punya solat dah rosak dah. Jadi Nabi kata, pergi buang air dulu. Jadi kalaulah azan, nak buang air, teruskan. Jangan kita ingat bahawa bila dah azan nak tunggu lagi. Nak tunggu, takut nak keluar. Pasal apa syaitan semua masuk? Syaitan semua masuk dalam tandas. Tak ada, ni semua benda-benda karut. Saya pun tak tahu daripada mana benda ni datang. Jadi kita nak kena hati-hati daripada adab-adab yang betul dengan yang salah. Yang betul kita amalkan, yang salah tu kita tolak. Jadi insya-Allah kita punya pertemuan ni agak ringkas. Lebih kurang dalam setengah jam saja. Jadi itu di antara perkara-perkara, dan kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan-soalan untuk saya jawab minggu depan ataupun untuk saya bincangkan, saya alu-alukan kemuskilan, soalan-soalan tentang adab-adab yang sedang kita bincangkan ni, supaya ilmu dan juga kita punya kefahaman tentang adab-adab ni lebih jelas lagi, insya-Allah. Jadi sampai di sini sajalah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya pada malam ini untuk membincangkan kitab yang sangat hebat ni. Kitab Tarhib wa Tarhib karangan Al-Mundhiri, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, keluarga kita dari segala perkara-perkara yang tidak diingini. Pelihara kita daripada penyakit COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita lagi untuk kita kunjung balik beramal, beribadat, berkuliah di masjid-masjid kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita yang lepas. Eratkan, tambahkan kasih sayang di antara mereka-mereka yang kita kasih, iaitu ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dikasihi dan diridai. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita bertemu sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.